Alfia Studio. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah rasulil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darani amin. Kita sambung halatul Arab qabla al-Islam, iaitu keadaan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Jadi kita dah baca berkaitan dengan permulaan wahyu bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dah sebut dah kenapa Nabi ulang 3 kali. Ketika Nabi diberikan wahyu oleh Jibril alaihissalam, iaitu Iqra. Kemudian Nabi jawab, ma ana biqari, saya tak pandai baca. 3 kali kan Nabi jawab, diulang dengan jawapan yang sama. Kita dah sebut tak lagi berkaitan dengan kenapa diulang 3 kali itu. Ada saya tertinggal yang tabah. Sebelum kita masuk halatul Arab qabla al-Islam, ibu-ibu, kita dah bincang berkaitan dengan permulaan wahyu bagi baginda Nabi SAW, iaitu ayat Quran pertama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi adalah Iqra, iaitu ketika baginda Nabi SAW berusia 40 tahun 6 bulan. Karena Nabi dilantik menjadi Rasul genap 40. Kemudian setelah 6 bulan baru diturunkan ayat pertama Iqra. Jadi kalau Nabi dilantik umur Nabi 40 tepat, pastinya pada bulan Rabiul Awal, karena Nabi lahir Rabiul Awal. Jadi umur Nabi 40 Rabiul Awal, umur itulah Nabi dilantik menjadi Nabi. Lepas 6 bulan turun ayat pertama, iaitu Iqra. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan. Jadi 6 bulan setelah Nabi dilantik, Nabi menerima ayat pertama Iqra. Itu ayat Quran yang Allah turunkan kepada Nabi. Tepat yang Allah sebut dalam Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Dia maksudnya Nabi dilantik umur Nabi 40 Rabiul Awal. Ayat Quran diturun 6 bulan lepas tu. Ayat pertama iaitu surah Al-Alaq, iaitu Iqra. Dan kita pun dah baca dan ibu sedia maklum ketika baginda Nabi disuruh oleh Jibril. Jibril kata, Iqra, baca wahai Muhammad. Nabi jawab, ma ana biqari. Iqra, baca wahai Muhammad. Nabi jawab, ma ana biqari. Lagi sekali kata Jibril, Iqra, baca wahai Muhammad. Nabi kata, ma ana biqari. Dan jawapan yang kita selalu dengar, masyhurnya katanya, Nabi kata, saya tak erti baca. Baca, saya tak erti baca. Baca, saya tak erti baca. 3 kali Nabi ulang bahawa Nabi tak erti baca. Baik. Jadi yang pertama, tak erti baca, Nabi SAW tak erti baca bukan tanda bodoh. Tak. Kerana tak erti baca lawannya erti baca. Buta huruf lawannya celik huruf. Bodoh lawannya pandai. Bagi kenal lawan dia. Tak semestinya tak erti baca tapi bodoh. Tak? Dia tak erti baca tapi dia tak bodoh. Apa contohnya? Kalau tak ada whiteboard, tidak, saya nak tulis. Saya nak tulis bahasa Jepun. Nak tulis tulisan Jepun. Saya reti tulis 7. Saya ada 7 bahasa reti. Ingat cerai. Saya ada 7 bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa English, bahasa Cina, bahasa Urdu, Korea dan Jepun. 7 saya reti. Tak bisa dengar Musa cakap. Dah saya main kidah orang Melayu.
cakap Melayu. Kalau saya jumpa orang Arab, cakap Arab. Jumpa orang putih, cakap orang putih. Dia cakap tengok orang lah. Ni jumpa orang Melayu bercakap orang putih, jadi apa orang ni? Orang Melayu cakap Melayu, jangan duk malu nak cakap Melayu. Cakap, kita orang Melayu. Dan jumpa orang Arab, cakap orang Arab. Jumpa Cina, cakap Cina. Saya reti 7 bahasa. Hak saya kata saya reti ni bukan saya pandai bercakap, saya hanya reti ya. Bila saya dengar dia cakap, oh ni Cina. Oh ni orang. Saya reti 7. Saya pun bodoh apa tu tak cakap Arab. Kalau ditulis tulisan Cina contohnya. Ditulis tulisan Cina, baik ibu-ibu baca. Tak hati aja. Tak hati aja bodoh. Bodoh. Tak kena. Maksudnya tak hati baca bukan mana bodoh. Tak pandai baca, lawannya pandai membaca. Nabi disebutkan sebagai ummi, tak pandai baca, buta huruf. Bukan bermakna jahil. Kerana lawan kepada jahil, alim. Itu baru lawan dia. Lawan kepada buta huruf, celik huruf. Jadi tak pandai baca ni bukan tanda jahil. Itu satu. Jadi orang kata Nabi bodoh lah tu. Dah. Tak erti baca bukan makna jahil. Bagi lawan, gemuk lawannya kurih. Gemuk bukan lawan yang tinggi. Dia ni gemuk, dia ni seorang lagi tinggi. Tu bukan lawan dia. Gemuk kena lawan yang kurih, tinggi lawan yang rendah. Bagi kena dengan lawan. Jadi Nabi tak pandai baca satu, bukan kata Nabi jahil. Dan dalam kisah bagaimana ada satu perjanjian, dalam surat tersebut tulis nama Nabi Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Lebih kurang itulah. Jadi pihak musuh tak mau Rasulullah tu. Kita kenapa nak tulis Rasulullah ni? Kami tak mengaku pun kamu Rasul. Padam, kami nak Muhammad, nama hang sudah. Terus tulis Rasulullah tu tak mau. Jadi bila mereka minta supaya dipadam, maka Nabi memerintahkan kepada Sayyidina Ali padam. Sayyidina Ali kata apa? Saya tak mau padam. Sayyidina Ali tak mau padam. Nampak macam dia lawan. Rasulullah kata padam, Ali kata saya tak mau padam. Baik, tuan-tuan, di sini kita boleh ambil yang pertama, Nabi kata apa? Kalau kamu tak mau padam, tak apa. Nabi tanya tak mana Rasulullah tu aku nak padam. Maksudnya Nabi tak tahu baca. Kalau Nabi tak baca, Nabi padam sendirilah. Tapi bila Ali tak mau padam, Nabi suruh Ali padam. Lalu Sayyidina Ali tak mau padam, maka Nabi kata tak apa, mai aku padam. Tak mana? Maksudnya Nabi tak tahu baca. Nabi tak tahu tak mana hak Rasulullah tu nak padam. Jadi yang pertama yang kita boleh dapat, Nabi tak tahu baca. Satu. Yang kedua, Sayyidina Ali tak ikut cakap Nabi bukan bermakna dia ingkar. Situ ada kaedah yang dikeluarkan oleh para ulama, al-adab muqaddam 'ala al-ittiba'. Ini kaedah besar. Al-adab muqaddam 'ala al-ittiba'. Adab lebih didahulukan berbanding mengikuti arahan. Adab dahulu berbanding mengikut arahan. Maksudnya adab ni begitu tinggi sehingga dia melepasi arahan yang diberikan. Nabi bagi arahan padam, tu arahan daripada Nabi. Sayyidina Ali tak padam. Kenapa? Kerana beradabnya dengan Nabi, takkan saya nak padam. Ni nama Rasulullah. Oi, saya tak boleh padam. Adab, kalau padam nama Rasulullah nampak biadab. Walaupun Nabi suruh padam, tapi kalau padam tu biadab, saya tak mau padam. Dan Nabi tak kata pun hang ingkar no, lawan no, dah. Nabi dah baik mana nak padam. Sebab tahu adab lebih tinggi daripada arahan. Adab tu tingginya adab. Ibu dirahmati Allah, ayah-ayah sekalian, sebab tu kalau arahan yang diberikan bercanggah dengan adab, tak boleh ikut arahan tu. Dahulukan adab. Bukan dahulukan arahan. Saya bagi contoh mudah lah. Ibu-ibu, suami kita, ibu-ibu lah contoh. Adapun mak kita, ayah kita lah ni tua dah. Ada mak lagi, mak kita pun tua, kita pun tua. Kita balik jumpa mak kita kata kat kita, hang tak payah duk panggil mak lah, hang panggil Minah sudah lah. Dia pun tua, kita pun tua. Jadi duk panggil mak, kita nampak macam tua lah.
Dia tak payah nak handai duk panggil mak ah, bagi nama sudah. Kalau mak nama Minah bagi Minah lah. Bagi Minah sudah lah, duk bagi mak-mak. Apa hang pun tua dah ni. Nak ikut. Kalau kita panggil mak kita dengan nama dia, biadab kita ni. Walaupun mak kita bagi arahan, tapi arahan tak boleh ikut, adat lebih dahulu. Begitulah bahasa mudah. Suami kata kat isteri dia, jangan panggil abang, panggil nama sudah, panggil hang ke, sembah hang aku sudah. Abang tak apa, masalah apa, duit bagi dia tak ada masalah, tapi adat lebih dahulu. Begitulah. Cikgu ataupun guru kata tak payah lah, mai lah panggil buat macam biasa sudah lah. Walaupun dia yang suruh macam tu, tapi sebagai adat tak boleh. Adat lebih dahulu daripada arahan. Seorang guru tak bagi anak muridnya cium tangan, tak bagi cium tangan. Dia nasihat kata, jangan duk cium tangan aku. Anak murid dia kata apa? Minta maaf, al-adab muqaddam alal ittiba'. Arahan tak bagi cium tangan, tapi kalau saya tak cium jadi biadab. Kamu guru, jadi arahan tak bagi cium, saya nak cium kau. Lalu Tok Guru cium, nak buat apa? Dia tak bagi cium, tapi adab kena cium tangan Tok Guru. Sebagai adab dia anak murid. Kalau tak cium salam itu macam biadab pula dia rasa. Adab dahulu. Ni adab lagi penting. Adab dengan akhlak, benda yang makin terhakis pada zaman sekarang. Hilang. Orang makin biadab, makin kurang ajar, makin hilang akhlak. Ni zaman lah. Bukan dekat hilang adab, hilang akhlak, makin hilang agama. Wallah alam, yang kita dengar ibu sekalian di TikTok lah, kalau katanya ada anak-anak muda yang terpengaruh dengan fahaman etis, tidak mahu ada Tuhan. Maksudnya dalam dunia ni tak ada Tuhan. Sampai ada seminar katanya, tak mahu ada Tuhan. Berat ni. Lepas tu bila orang tanya dia tu, lepas tu balik kampung macam mana mak ayah semayang mana, dia kata terpaksa berlakon, takut mak ayah tahu, buat apa semayang. Tapi dalam hati dah kata tak ada Tuhan, ada dah pahaman etis. Di kalangan masyarakat kita sekarang tu ada dah. Yang tak semayang 80%, yang tak cukup semayang 5 waktu ni, bukan sikit, 80% tak semayang. Berat ni. Ni punca keruntuhan akhlak, rosaknya adab, hanya kerana tidak jaga agama. Lalah agama pun tak ada. Baik, ibu-ibu, dalam manifesto seluruh parti yang bertanding pilihan raya ni, ada tak mereka tawarkan kami akan saman budak-budak tak semayang? Satu tak? Tak ada. Tak tulis pun. Kami akan ambil tindakan. Mana-mana anak-anak muda yang tak semayang cukup 5 waktu akan kena denda. Yang tak pergi semayang Jumaat akan kena denda. Siapa yang tak semayang, semua akan kena tangkap. Ada tak dalam manifesto? Tak ada. Kenapa? Kalau buat, tobat kalah. Yang tak semayang 80%. Kalau kita pergi tawarkan yang tu 80% dengan tolak. Enggak lah. Maksudnya yang tu tak boleh nak tawar. Cuma nak kena masuk sengak-sengak. Kena hantar orang yang ada pemahaman agama, yang akan bendung benda ni dari dalam. Kena ada kuasa. Pentingnya kena ada kuasa. Kena hantar tok-tok guru, kena hantar orang alim, kena hantar orang soleh masuk dalam parlimen. Kena hantar mereka ni. Mereka ni yang akan fikir. Kita akan desak fikir, berdesak cari jalan macam mana nak perbetul ini. Masalah ni 80% tak semayang. Lalu Jumaat tak penuh orang masjid, orang tak semayang. Benda simple lah benda tu jadi. Ni tak mau agama pula, nak bendung pahaman ni macam mana? Kena hantar orang yang mau pada agama. Kena cari jalan. Contoh sempena pilihan raya sebut bila, bagi panduan. Maksudnya benda tu tak ada disebut oleh mana-mana parti, kerana ibu yang dirahmati Allah, kalau sebut kena tolak awal. Sebab pok ni ramai. Jadi tak boleh tawak, kena tawak yang lain yang mereka mau. Dalam masa sama bila ada kuasa baru boleh gerakkan benda tu. Doa-doa lah saya jadi menteri lepas ni. Tahu bila tahu. Pakai dak lah, letih. Tak jadi menteri tak apa. Cuma ibu-ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian,
kita berdoa kepada Allah semoga Allah angkat pemimpin yang takut kepada Allah. Biar Allah angkat. Biar Allah yang angkat. Doa yang dengar, ya Allah bagilah yang terbaik naik. Selepas doa kena ketiak. Tak ada doa saja. Kena ketiak pula cari siapa dia yang terbaik lah. Hak ni macam mana? Hak ni macam mana? Kalau semua nampak jangan sama, cari hak paling kurang pula mudarat siapa dia. Kena cari. Kena cari yang paling terbaik. Walaupun kita rasa ada kekurangan, semua ada kekurangan. Mana ada semua betul semua, ada salah. Tak nafi semua ada kesalahan. Cuma mana salah yang lagi berat, mana kelebihan yang dapat. Kita duduk di Kedah ni, Bukit Aping masuk dalam Kedah. Negeri Kedah dipimpin oleh Menteri Besar. Alhamdulillah, ibu sekalian, antara Menteri Besar yang kalau sebut pasal miskin, dia mesti menuayang. Parti tengok. Kalau cerita pasal miskin, dia akan berhenti saat menuayang. Sebab dia main orang miskin. Dia tahu susah macam mana miskin. Dan ada perasaan takut, bimbang. Dia duduk di atas dalam keadaan rakyat miskin nak jawab apa esok. Ketakutan tu ada main menuayang. Comel lah, jadilah. Tarik pelabur masuk. Pelabur paling tinggi dalam Kedah. Dalam Malaysia, negeri Kedah dapat pelaburan yang paling tinggi. Maksudnya kita nak pemimpin yang memikirkan rakyat, yang menjanai ekonomi, yang bendung judi dapat bendung dah, berikan dah kata apa, walaupun masih dalam proses, tapi dah sebut dah kita akan banterah habis-habisan. Sebut jadilah, mau juga sebut. Judi bukan pasal agama, ni pasal merosakkan. Melayu pun ada judi, Hindu pun judi, Cina pun judi. Ni bukan pasal agama ni. Ni type judi, penyakit. Dia kena buat penyakit bangsa pun. Bergerak ke arah nak memakmurkan, berikan kebaikan. Akan comel. Laksanakan apa yang Allah nak, tengok Allah bagi. Pelabur main 20 bilion dan sebagainya. Saya tak jadi menteri banyak pun, jadi menteri besar pun jadilah. Syok contoh. Tak jadi, kalau saya jadi jingkuk, bukan ahli dia. Kita kena angkat yang ahli dia. Biar mereka duduk. Baik, jadi ibu-ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi poin kita nak sebut tadi pada Sayyidina Ali beradab dengan Nabi SAW. Tingginya adabnya. Dan adab itulah yang semakin menghakis pada zaman sekarang. Jadi nak kena cari pemimpin yang beradab, yang mengajarkan adab, yang tunjuk adab yang mulia, akhlak yang baik, supaya dapat diikut oleh anak-anak bangsa yang akan datang. Baik. Cuma yang kita sebut tadi, Nabi tak pandai baca. Jadi Nabi kata apa? Ma ana biqari. Nabi ulang 3 kali. Ibu dan rahmati Allah, ada satu kaedah kata ulama, didatangkan satu kaedah, at-ta'sis aula min at-ta'kid. Mendatangkan makna yang baru lebih baik daripada membawa makna yang sama dengan tujuan penegasan. Takkid ni maksudnya nak abang sungguh. Jadi boleh jadi Nabi abang, saya tak pandai baca. Saya tak pandai baca. Tak pandai baca. 3 kali Nabi ulang, Nabi nak abang sungguh tak pandai baca. Boleh jadi makna tu. Maksudnya Nabi nak abang sungguh, Nabi tak hati baca. Main ulang 3 kali. Itu makna takkid orang panggil. Dalam syarat sebut takkid. Ngaji bahasa Arab kan tadi kan? Ana uridu apa lagi tau? Al-fawakih. Macam-macam lah disebut tadi, saya tengok lah dia hantar dalam grup tu. File tu. Suka makan buah lah. Buah pisang nama apa, buah strawberry nama apa. Baik, tak apa lah ngaji bahasa Arab. Dalam syarat sebut takkid, maksudnya penegasan. Jadi boleh jadi Nabi nak beritahu saya tak hati baca sungguh, baru main ulang 3 kali. Tapi kaedah sebut apa? At-ta'sis aula min at-ta'kid. Buat main makna baru lagi baik pada takkid. Kalau boleh buat main makna baru, kena buat main makna baru lagi comel. Jadi ulama datang makna baru, bukan saja-saja buat main, ada hujah lah. Jadi daripada perkataan Nabi sebut ma ana biqari, saya tak pandai baca. Mana perkataan saya tak pandai baca? Ma tu ma nafi, saya tak pandai baca. Daripada perkataan ma tu ulama bincang, ma ni ma apa? Jadi ada ulama sebut ada di situ ma nafiyah, ada ma imtina'iyah, kemudian ada ma apa ya? Saya lupa. Ada ma nafiyah, ada ma imtina', ada ma
Oh, saya tak ingat lah. Maksudnya ada 3 makna. Ma imtina', ma nafi dengan ma, kan? Dia tak pakai penegasan lah. Maksudnya diulang 3 kali. Tak apalah, terlupa lah. Maksudnya lebih kurang macam ni lah. Bila ditanya kepada Nabi, Iqra', baca wahai Muhammad, malam-malam Nabi jawab, ma nafiyah, ma imtina', saya tak mau baca. Ma imtina', ma nafiyah, ma istifham. Ma tu, ulama bincang, ma ni ma apa? Oi, dahsyat Arab ni. Jadi yang pertama bila disebut Iqra', baca Muhammad, Nabi kata, saya ma ana biqari. Ma tu ma imtina' kata ulama. Maksudnya saya tak mau baca. Baca Muhammad, tak mau. Takut. Tak mau. Baca Iqra', Nabi pun kata ma ana biqari. Ma yang kedua, ma nafiyah, saya tak erti baca. Baru tak erti. Tadi saya tak mau. Maksudnya terjemahan lain lah. Mula saya tak mau baca. Yang kedua bila suruh baca, saya tak erti baca. Iqra', 3 kali Jibril kata baca. Yang ketiga Nabi kata ma ana biqari. Ma yang ketiga kata ulama ma istifham, nak baca apa? Jadi terjemahannya berbeza lah. Sebutan sama tapi makna lain-lain. Yang pertama saya tak mau baca. Yang kedua saya tak erti baca. Yang ketiga nak baca lagu mana? Nak baca apa? Bila kata nak baca apa, baru Jibril kata Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca macam tu. Nak baca apa? Baca tu. Nak baca macam mana? Baca macam tu. Jadi 3 ulangan yang Nabi sebut tadi dengan makna berbeza. Itu bahasa Arab. Contoh lain yang boleh kita sebut, dalam Quran Allah sebut dalam Quran inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. 2 kali kan ulang ayat tu. Jadi apa maksud dia? Sesungguhnya setiap kesusahan ada kemudahan, dan sesungguhnya setiap kesusahan ada kemudahan. Ulang 2 kali. Kalau makna takkid, makna nak beritahu kata sungguh, setiap kali susah akan main mudah. Kalau susah macam mana pun Allah akan bagi mudah balik. Kalau nak bang sungguh, betul. Tapi kaedah tadi kata apa? Buat main makna baru lagi baik pada penegasan. Jadi ulama cuba cari mana macam mana nak buat main makna baru boleh tak? Bila cari jumpa, ulama cari jumpa lah. Kita cari tak jumpa apa. Kita bukan erti. Jadi ulama cari apa? Ulama tengok dalam perkataan inna ma'al usri yusra. Usri maksudnya susah. Yusra maksudnya mudah. Yusrun mudah. Usrun susah. Ain dengan ya lain. Usri yusra. Usri yusra. Usri susah, yusra mudah. Ulama tengok dalam perkataan susah dengan mudah tu. Perkataan susah al-usri ada alif lam. Inna ma'al usri, al-usri ada alif lam. Ayat pertama pun ada alif lam, ayat bawah dia pun ada alif lam tak? Dalam bahasa Arab bila sebut ada alif lam, benda yang sama. Alif lam ni dalam bahasa Arab satu dia tak banyak. Inna ad-dina 'indallahi al-islam. Allah buat alif lam depan. Satu tu tak ada lain. Jadi alif lam ni, alif lam menunjukkan kita satu. Jadi bila Allah sebut dalam Quran inna ma'al usri, al-usri yang pertama pun ada alif lam, al-usri yang kedua pun ada alif lam. Maksudnya hak atas dengan bawah sama. Makna yang sama, susah yang sama maksudnya. Tapi perkataan yusra tak ada alif lam. Hak atas pun tak ada alif lam, hak kedua pun tak ada alif lam. Bila tak ada alif lam dia umum. Dia bukan satu, dia ada 2. Makna lain-lain. Jadi terjemahannya bunyi macam mana? Ni ulama lah terjemah. Maksudnya terjemahan yang lebih tepat, yang lebih baik apa dia? Sesungguhnya setiap kesusahan di dunia Allah akan bagi kesenangan juga di dunia. Dan sesungguhnya setiap kesusahan di dunia Allah akan bagi senang di akhirat. Maksudnya susah sekali ya dunia, senang 2 kali. Ayat tu nak abang susah sekali,
Tapi senang dua kali. Senang dunia pun Allah akan bagi senang, akhirat pun Allah akan bagi senang. Tapi susah kat dunia, akhirat dah susah. Lepas tu maknanya inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Tiap kali susah, kamu akan dapat dua kali mudah. Dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Tu lebih tepat makna dia. Tu bahasa Arab. Baik. Jadi ibu-ibu kalau jumpa bahasa Arab, kalau disebut dengan makna yang sama, boleh jadi betul. Tapi kalau boleh buat main makna baru, lagi tepat. Lagi, apa contoh lagi? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Dia wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah. Ada ulama terjemah wasilah tu dengan makna takwa. Dia kata sama agak. Wahai orang beriman, takutlah kamu pada Allah dan carilah jalan ketakwaan. Wasilah tu maksudnya takwa juga. Baik. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila disebutkan macam tu, maka ulama sebut boleh jadi buat main makna penegasan. Maksudnya buat main makna kata takwa yang pertama dengan wasilah yang kedua tadi makna sama. Boleh jadi. Tapi kalau boleh buat main makna baru, lagi comel. Maka ulama buat main makna baru. Wasilah yang kedua bukan takwa, tapi wasilah. Yang tu yang main isu tawasul. Boleh tak tawasul? Itu Quran sebut boleh cari tawasul. Dia kata tu makna takwa. Dak ulama terjemah dengan makna yang kedua, maknanya wasilah. Makna wasilah betul. Perantaraan. Jadi boleh tak guna perantaraan? Boleh. Tu orang panggil tawasul. Tawasul dengan amalan kita, mustajab. Ibu-ibu kalau ada hajat-hajat yang besar, tawasul. Kita adalah kebaikan, kalau kita fikir balik ada kebaikan kita buat, ada, takkan tak ada. Ada kebaikan yang kita buat ikhlas sungguh pada Allah tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Tiba-tiba ada benda yang kita berhajat, maka berdoa, ya Allah, aku pernah buat kebaikan sekian-sekian. Sebut dalam doa. Kalaulah kebaikan tu engkau terima ya Allah, maka anugerahkan aku pada sekian-sekian. Minta berkat kebaikan tu, tolonglah bagi kat aku yang ni. Kita guna perantaraan, kita letakkan kita punya kebaikan tadi sebagai orang tengah. Minta pada Allah, saya pernah buat macam ni ya Allah, bagilah. Dulu saya pernah buat baik macam ni ya Allah, bagilah. Itu orang panggil tawasul. Tawasul dengan amalan kita, ataupun tawasul dengan amalan orang soleh. Kita pergi makam tok guru, ya Allah, ni orang baik dalam ni. Makam ni, tuan makam ni orang yang soleh, wali Allah, orang alim. Jadi berkat orang soleh ni ya Allah, kebaikan yang dia pernah buat, bagilah kat saya sama kebaikan. Kita guna dia. Guna orang tengah. Guna orang tengah, mudah dapat. Nak bagi contoh mudah guna, ibu-ibu seorang anak bergaduh dengan ayah. Ayah dia marah dia sekian-sekian. Lalu dia nak pergi sekolah, baru teringat kata cikgu suruh bawa RM5 nak buat jamuan. Tadi baru bertengkar dengan ayah dia. Jadi takkan dia nak pergi minta ayah nak RM5, ayah dia nak bagi. Penampak boleh ku cakap tak mau dengar, ku marah tadi tak mau dengar, lawan. Tadi nak RM5, tobat tak dapat RM5. Berat dah, dia kata aku nak minta, boleh dapat pergi payah. Dia punya persen nak dapat RM5 berkat dak bak ayah rumah. Betul nak buat ulang ni? Dia akan guna orang tengah, mak dia. Mak pergi minta kat ayah RM5. Awak tak pergi minta? Tak, ayah tak bagi, ayah orang marah tadi ni. Mak minta asal? Mak dah tak apa. Berapa adik mau? RM5. Sekejap lagi mak minta. Mak pun pergi nampak ayah ni. Abang, anak pergi sekolah nak ada duit. Cikgu suruh bawa duit sikit. Awak dia tak minta sendiri, dia takut abang marah ni. Berapa adik mau? 15. Anak minta 5, dia rembas 10 kat dia. Mak pandai. 20 pun ayah dia bagi. Pasal guna orang tengah. Boleh dia dapat. Itulah kadang kita minta takut tak dapat. Pasal kita tahu panggil kita. Tapi kita guna orang tengah. Itu wasilah. Jadi ayat Quran tadi, kalau ada orang terjemah dengan makna taqwa boleh jadi. Tapi ulama bermain makna baru, itu lebih baik. At-taksis aula min at-ta'kid. Kaedah tu besar. Jadi dalam kes kita baca tadi, Nabi sebut ma ana biqari, saya tak erti baca. Kalau terjemah tiga-tiga dengan makna yang sama, boleh. Tapi kalau buat main makna baru, lagi comel. Jadi makna baru dia apa? Saya tak mau baca, saya tak erti baca, nak baca apa?
Sebutan Arab sama, tapi ma tu yang membezakan makna dia. Itu bahasa Arab. Jadi maka Nabi pun baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat pertama yang kita dah baca dah pada pertemuan lalu. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW balik bertemu dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah menyelimutkan Nabi SAW. Dia cerita satu-satu itu kita dah baca. Baik, hari ini kita masuk halatul Arab qabla al-Islam, iaitu keadaan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Kana al-Arabu qabla al-Islami musyrikina ya'buduna al-asnama wa yuqaddisunaha. Bangsa Arab sebelum kedatangan Islam hidup dalam kesyirikan. Mereka menyembah dan memuja berhala-berhala. Baik, macam mana perangai bangsa Arab sebelum datangnya Islam? Mereka hidup dalam penuh syirik, sembah berhala, sembah patung. Tu bangsa Arab punya perangai. Memuja berhala, ni perangai bangsa Arab. Islam tak main lagi. Nabi baru nak buat Islam. Sebelum kedatangan Islam, macam itulah perangai dia. Antara yang paling berat, syirik. Mereka melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu yaqtuluna auladahum khaufan minal ju' wal faqr. Mereka membunuh anak-anak mereka kerana takut kelaparan dan kemiskinan. Lagi apa lagi perangai dia, Pak? Mereka bunuh anak-anak. Anak-anak mereka dibunuh kerana takut lapar dan miskin. Tu perangai orang Arab, suka bunuh anak. Teruk. Takut miskin dengan lapar. Padahal Allah kata dah, nahnu narzuqukum wa iyyahu. Kami yang bagi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Kita makan Allah bagi, isteri kita makan Allah bagi, anak kita makan Allah bagi. Bukan kita bagi. Rezeki kita dapat, anak tak balas sikit pun hak kita punya. Rezeki anak punya. Hak kita punya. Allah bagi rezeki semua. Takut apa? Dalam perut mak dah tulis siap dah. Dalam perut saat si anak tadi duduk dalam perut ibunya, 4 bulan Allah tulis dah makan banyak mana, rezeki dia banyak mana. Jangan takut dengan rezeki daripada Allah. Jangan takut. Ada orang bimbang, takut guna lagi miskin, anak ramai lagi nak bela. Gaji dia sebulan 2,000. Mula hidup seorang seronok lah 2,000. Tapi bila menikah kena share dah dengan 2 orang. Perlu dapat anak seorang kena share lagi. Gaji 2,000 tu lah. Naik pun 100 2 orang. Dia kalau anak 5 orang nak kena share 2,000 tak kepenat dia dah. Dah 2,000 rezeki kamu akan main pula. Jangan tengok tak ambil je rezeki. Dah, rezeki banyak lagi. Jadi Allah akan bagi rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tak ada satu benda pun yang berjalan atas dunia melainkan Allah dah ada dah rezeki untuk dia. Lepas tu jangan bimbang dengan rezeki. Ada orang takut kalau anak ramai miskin. Anak ramai tak boleh belah. Itu perangai Arab jahiliah. Pasal apa anak 2 orang Oh, tak cukup zaman lah, tak cukup makan ni. Tu perangai Arab jahiliah. Jangan duk takut miskin. Tak ada miskin Lainlah doktor kata pesan jarak kelahiran 2 tahun sekali. Punya anak biar 3 tahun sak lu baru dapat anak pula umur 2. Lepas tu 3 tahun baru dapat anak umur 3. Kenapa ni? Doktor kata kerana nak bagi pulih kesihatan elok. Lain. Pasal apa hang tak beranak sikit kan? Tak ada belah. Tak ada nak bagi didikan. Banyak sangat lagi terlepas dari tu Tak ada nak didik, tak ada nak ajak akhlak dan sebagainya. Jadi tak ada nak belah. Lepas tu nak jarak sikit supaya dan bagi tarbiyah, bagi didikan. Tu tak apa. Jangan ada perasaan kenapa tak beranak ni? Takut duit tak ada. Ni perangai Arab jahiliah. Jaga. Jangan takut beranak. Orang KPN kalau boleh beranak 2 tahun 3 orang clear. Ketiak lah mana pun 2 tahun 3 orang. Kalau kemas tu ambulan kena parking sebelah van kidah. Van kidah satu, ambulan satu. Abang nak beranak 2 tahun 3 orang. Tak ada 3 orang keluar. Mai keluar pula. Baru balik mai keluar ni pula nak beranak. Beranak kerap. Contohlah, memang hak main ni dia tahu anak dah. Contoh cuma kita abang biar kalau satu kampung tersebut
anak-anak cucu kita, beranak banyak, Nabi bangga umat dia ramai. Kalau buat family planning, perancangan, doktor kata sekian-sekian, tu kalau tak ada masalah, cuma jangan masukkan perasaan takut kalau anak ramai tak ada duit, tak cukup makan. Hak tu perangai Arab jahiliah. Jangan takut yang tu. Takut yang ni tak apa, takut tak ada anak didik, tak sempat nak bagi perhatian. Itulah kesihatan ke. Tu lain, tu bab lain. Bukan dia takut miskin. Ni depa ni tak bunuh anak kenapa? Bunuh kerana takut kelaparan dan kemiskinan. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Allah pesan dalam Quran, jangan bunuh anak-anak kamu. Bagi gugur sebab takut tak boleh bela, tu semua masalah. Beranak kerak tak apa. Jangan takut. Ibu-ibu rahmati Allah, dulu saya pernah cerita dah di belah utara belah Sungai Petani dulu. Ada seorang makcik dia beranak, tak sempat nak masuk dalam wad bersalin. Baru tolak atas stretcher tu, atas katil tolak tu, tak dan sampai wad bersalin sungguh. Doktor kata kena berhenti tang ni, ambil kain tutup bagi dia beranak. Pasal budak dah keluar dah. Kalau gagah pergi wad bersalin, lemah. Masalah kat budak tadi. Dia proses hang tu. Tapi orang duk tunggu, duk minum air, duk tunggu sakit, duk dengar dia duk beranak, duk menjerit. Duk dengar doktor duk minta pelayar, spana. Duk dengar lah alat-alat yang minta tu. Hangat repair motor kan minta spana. Cuma dengar lah alat-alat gunting ke apa ke, duk dengar ibu ni menjerit dan sebagainya nak beranak. Tepi jalan. Alhamdulillah anak sihat, mak sihat. Cuma setelah beranak, anak tu cepat-cepat mereka bawa pergi wad, mereka cuci dan sebagainya, bagi rawatan. Tinggallah mak ni tak sebelah rehat. Sementara nak tolak masuk wad, tak sebelah. Dan ibu ni menangis tak berhenti. Menangis dia. Orang tengok kesian. Laki dia tak main. Menangis kesian. Adalah makcik-makcik bidanya, awak duduk menangis ni, duduk sedih. Dia dah letih dah beranak, menangis pula bahaya. Sudahlah dengan duduk menangis. Dia kata saya malu. Umur dia 42 masa tu. Beranak pula. Malu dia dah. Dah lah umur 42 satu. Kemudian beranak tepi ni pula. Malu dia dah. Saya malu. Nangis. Pada sudut malu tak ada apa Tak, dia duduk menangis tu. Jadi untuk meredakan dia punya malu tadi ni, nak bagi dia hilang rasa sedih tadi ni, maka adalah seorang makcik abang sudut malu ni okey lah, anak pun selamat sihat, kamu pun selamat sihat, beranak tepi ni. Walaupun tepi ni, tapi orang tutup tak nampak. Tahun lepas ada lagi seorang perempuan, dia lagi teruk numpang pagar tu, atas tak terus beranak. Bukan dah katil pun, tak dan turun ambulans dah beranak terus, tak dan lindung apa semua orang nampak. Lagi teruk. Kamu kira okey lah. Dia dengar-dengar macam tu, lagi menangis dia. Sebab apa pula dah? Dia kata hak tu lepas mu saya agak. Pula dah, kira tu lepas mu dia beranak, tahun ni pun dia beranak. Kerak sungguh beranak. Jadi ibu-ibu rahmati Allah, beranak kerak tak apa, jangan takut miskin. Lain tak apa, takut kesihatan ke apa, tu bab lain. Tapi kalau takut miskin, itu perangai Arab jahiliah. Jangan ada perangai tu. Jangan bimbang, rezeki Allah dah tok siap dah. Baik. Jadi perangai orang Arab pada setelah mereka syirik kepada Allah, mereka sembah berhala, mereka memuja berhala dan sebagainya, mereka membunuh anak-anak kerana takut lapang dan miskin. Bunuh terus. Pasal takut lapang, takut miskin ni. Ni otak tak betul. Kemudian wa yadfanuna banatihinna wa hunna hayyatun khasyatal 'ari wal 'aib. Mereka tanam anak perempuan mereka hidup-hidup kerana takut kehinaan dan aib dalam keluarga. Ini lagi satu perangai orang Arab jahiliah. Yang tadi pasal takut miskin, dia tak kira lah, masuk bunuh tadi boleh jadi gugur, mengandung lagi gugur, cukup doang gugurkan kandungan. Kerana takut kalau beranak esok nak kena belah pula. Itu bab lain. Yang ni pula kalau beranak, dia biar beranak. Kalau dapat anak lelaki tak apa. Kalau dapat anak perempuan, tanam hidup-hidup. Perangai orang Arab macam tu. Ni memang perangai Arab jahiliah. Cuma yang kita dengar ada orang kata Sayyidina Umar antara orang yang mengamalkan perbuatan tersebut, dia membunuh anak perempuan.
Baik, saya pernah tanya seorang tok guru daripada Syria, dia mai tanya dia, betul ke? Dia kata antara alasan yang diberikan kalau sungguh Umar tanam anak perempuan dia, maka mai mana anak dia nama Hafsah. Umar ada anak kan, anak perempuan nama Hafsah, Hafsah binti Umar. Jadi, kalau dia betul dia bunuh pada zaman jahiliah dulu ni, anak tu mati dah. Sedangkan anak dia jadi isteri Nabi kan. Jadi siapa dia yang bunuh ni? Kata ulama memang Umar yang bunuh, tapi bukan Sayyidina Umar, orang Arab yang nama Umar. Kerana tu memang perangai orang Arab jahiliah, mereka membunuh anak perempuan mereka ketika kecil. Mereka bunuh, jahat. Bunuh kenapa? Kerana takut, malu dan aib. Dapat anak lelaki tak apa, anak perempuan dia rasa aib. Saya bermain hero dia ni, anak saya ada bermain baik-baik main. Anak saya anak awang, saya rekah lah. Anak saya dah apa, anak saya main baik lah. Baik. Jadi mereka malu. Kenapa bunuh tanam anak perempuan hidup-hidup? Kerana takut hina dan aib. Rasa hina, rasa aib dapat anak perempuan. Dapat anak lelaki rasa gagah, dapat anak perempuan dia rasa aib. Ini perangai orang Arab. Baik. Tak apa. Baik. Mereka lama tak jalan, saya baru bawa jalan. Lama tak jalan, duk kerja demam sihat, ni bawa jalan. Tapi saya kena rekah kalau ni. Baik. Jadi Nabi datang, Nabi buat apa? Tengok perangai orang Arab jahiliah. Satu, mereka syirik pada Allah. Nabi main bentung balik syirik tu. Bila Islam main, mereka betul balik menatap tu. Mereka takut anak miskin, takut dapat anak jadi miskin, takut dapat anak jadi tak cukup makan. Nabi main betul. Nabi dia jangan takut, beranak banyak tak apa. Tazawwajul waduda wal waluda. Nabi sebut berkahwinlah dengan perempuan yang saling kasih mengasihi, dan kahwinlah dengan perempuan yang boleh beranak banyak. Nabi suruh kahwin dengan orang yang kamu saling kasih mengasihi, nikah. Kemudian kahwin pula dengan yang boleh beranak. Maknanya kahwin dengan orang muda, anak dara muda, supaya dapat lahirkan zuriat yang banyak. Nabi bangga kalau umat dia ramai. Lepas tu Nabi, orang takut dapat anak, Nabi sebut bagi dapat anak ramai. Nabi perbetul balik. Yang ni mereka bunuh anak perempuan hidup-hidup, bunuh, tanam hidup-hidup. Baik, Nabi datang, Nabi kata apa? Nabi kata man kana thalasu banatin au thalasu akhawatin au bintani au ukhtani fa'addabahunna wa ahsana ilaihinna wa zawwajahunna dakhalatil jannah atau kama qala. Nabi sebut siapa-siapa yang ada anak perempuan 3 orang ataupun saudara perempuan 3 orang, dia ada anak 3 orang perempuan contoh, ataupun dia tak ada anak, dia bela adik-adik dia, adik perempuan dia sebagai abang yang mengambil tanggungjawab, kena bela adik-adik. Jadi siapa yang ada anak perempuan ataupun adik perempuan 3, ataupun 2 orang ada 2 anak perempuan ataupun adik perempuan, 1 pun jadi ada anak perempuan, apa Nabi sebut? Kalau dia buat 3 benar masuk syurga. Fa'addabahunna wa ahsana ilaihinna wa zawwajahunna dakhalal jannah. Siapa ada anak perempuan buat 3 orang ni. Yang pertama, fa'addabahunna, didik mereka dengan akhlak Islam, ajarkan mereka tentang didikan agama, bagi adab kat dia. Ajar anak perempuan ni macam mana makan tangan kanan, baca bismillah, nak tidur baca doa, adab. Salam orang cium tangan, ucap terima kasih, adab, didik. Sampai umur ni kena pakai tudung, sampai umur ni tak boleh salam dah kau ni. Dia didik anak dia dengan akhlak Islam. 1. Setelah kamu didik dengan didikan Islam, yang kedua, wa ahsana ilaihinna, buat baik kepada anak perempuan kamu, layan gila elok dengan anak perempuan. Bila Nabi sebut anak perempuan, bukan bermakna anak lelaki pun merajang dia. Anak perempuan layan elok, anak lelaki pun nampak dulu. Dah, Nabi sebut anak perempuan kerana zaman jahiliah anak lelaki okey dah. Dengan anak lelaki dia pun layan, dia pun seronok. Dengan anak perempuan masalah, maka Nabi betul hak masalah.
Jadi hak mereka duk bunuh nak perempuan. Nabi abang lah, siapa ada nak perempuan, yang pertama didik pergi elok. Jangan duk bunuh. Layan elok, jaga elok, didik elok. Kemudian layan elok. Main dengan mereka, layan mereka, berikan perhatian. Lama-lama sekali. Ibu-ibu bawa pi, contoh ada cucu perempuan ke, tok bawa pi jalan, pi kedai makan dan sebagainya, pi kedai runcit, cucu nak beli aiskrim. Lama-lama sekali layan. Tok nak beli aiskrim boleh tak? Lama-lama sekali. Jom. Cucu bukan seorang. Kalau seorang cucu nak ikut, semua makan ikut, ada cucu tu. Dua dekat 6 orang cucu, 7 orang. Hak kecil-kecil tu. Bila seorang nak semua pakat nak. Hak cucu hak minta nak aiskrim tu, dia pergi ambil aiskrim KitKat Cornetto. Sebatang mah 5-6 ringgit apa? No. 5 ringgit satu. Lebih kurang lah 5 ringgit satu. Kalau dia seorang pergi ambil hak tu, hak lain mau ikut lah, semua ambil hak tu lah. Hari tu saja habis 40 ringgit duit tu. Tapi pasal cucu, lama-lama sekali nak layan sonok-sonok, ambil lah. Tak apalah, ambil seorang satu. Masuk dalam kereta, tok dia kata tahun depan pula lah. Setahun tok tak nanya. Jahanam duit tok 40 ringgit. Bukan selalu maksudnya, lama-lama sekali layan. Bukan sedia beli nak beli tak, ada waktu beli. Lama-lama sekali layan. Layan bagi elok, baik. Gembira bagi mereka seronok. Bak orang Arab jahiliah dengan anak perempuan buat kasar, tanam hidup-hidup. Jadi Nabi perbetui balik, layan gila elok. Kemudian wazawwajahunna, kahwinkan mereka dengan lelaki soleh. Ni tugas mak ayah. Kalau ada anak perempuan, didik bagi elok, kemudian layan elok, kemudian esok masa nak nikah, kahwinkan mereka dengan lelaki yang baik. Didik dulu, cari dulu yang nak nikah dengan anak perempuan kita ni, siapa dia? Nak lepas dia kat orang ni, kita bela pada kecil elok dah, didik elok, dah dengan lepas ikut suka. Tak apalah dia berkawan dengan siapa mestilah, tapi sebelum kalau nak berkenal, ayah akan selidik dulu. Dia kata saya berkenan dah ayah ni, betul kenal, mana ada lelaki tu, suruh main rumah, test tengok. Suruh main bila? Suruh main waktu maghrib. Pukul 7.30 main rumah. Dia kata minta maaf tak boleh main, waktu tu ada kuliah. Ya kemas. Menantu ni kemas ni, waktu maghrib dia tak kacau. Saja test ni sebut dulu. Nak tengok dia nak main tak main. Contohlah, jadi kaji, buat kajian, cari selidik siasat. Ni nak nikah anak kita ni. Tanyalah duk tak mana, suruh dia main rumah menyimbang, nak tengok dia nimbang orang tuanya mana. Duk tak mana, dia pun kata duk sekian-sekian. Oi, kita kata taman tu ada kawan kita ni. Selik dia, oh tak apa. Dia balik, kita telefon kawan. Ni nak tanya sikit, kenal ada anak sipulan-sipulan. Oi, sebelah rumah dia ada. Oh elok. Pasal apa? Main minang nak darah. Jadi aku telefon hang ni nak tanya dah hang duk taman tu, sebelah rumah hang pula. Macam mana anak teruna tu okey tak? Hang tolong cerita saya. Aku nak bagi anak aku kat dia ni. Hang cerita saya dia elok. Kawan ni berkata, bagus. Eloklah aku pun syorkan. Terima. Bagus menantu ni. Kalau jadi menantu hang comel semayang tak tinggal, hormat orang tua. Lama-lama sekali nampak di masjid. Dia kalau dia free cuti, dia akan pergi masjid. Dengan ulama dia beradab. Pahaman pula ahli sunnah wal jamaah, bukan wahabi. Comel bagus. Jadi tahniah lah kalau dapat tu comel. Kita dengar lega, siasat dah. Tanya pula orang lain. Baru lepas ni anak dara nak pergi kahwin. Tapi kalau kita tanya kawan kita ni, menantu ni jiran ni hang kenal tak? Jiran aku, dia kata macam mana budak lelaki ni, bagus tak? Kawan kita kata aku mula tak mau cerita, tapi dah hang tanya aku abang bilang. Kalau hang nak tahu, kepala pek kot banak baru ni hilang dia. Punggah. Selipar Tok Imam 4 kali dah hilang. Budak tu nyak aja. Kita kata berat ni, silalah selipar hang dia balas esok ni. Kita cari maklumat budak ni bagus ke tak? Siasat. Tengok dengan siapa dia berkawan, dia kerja tang mana, apa kerja dia, bertanggungjawab ataupun tidak. Kita bukan nak buat teruk-teruk, kita hanya nak pastikan yang kahwin dengan anak kita tadi adalah lelaki soleh. Walaupun dia hanya pakai baju t-shirt, hanya pakai baju seluar jean, tapi semayang dia jaga. Ulama dia berhormat. Dengan ibu bapa dia beradab. Comel jadilah.
Jadi ada kes kita tengok, kadang pakai jubah, pakai serban, tapi dengan isteri buat lebih kurang. Dia guna duit isteri dia. Isteri ni menikah tengok macam bagus, menikah rupanya nak tumpang duit, nak tumpang bisnes isteri. Ini masalah. Jadi maksudnya bukan semua, tapi ada. Maksudnya nak pastikan anak kita kahwin tadi, cek elok, siasat tengok. Siapa yang buat tiga ni, didik, layan elok, bagi kahwin dengan lelaki soleh, Nabi sebut bagi mak ayah tadi syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang mak tu sedekah tak banyak mana pun, zikir tak banyak mana pun, baca Quran pun sikit-sikitnya, sembahyang pun ada lagi lompang-lompang, tapi pasal tiga tu dia buat sungguh, dia didik sungguh, layan sungguh, kemudian dia bagi kahwin anak dia dengan baik, silap-silap dia masuk syurga kes tu. Orang lain masuk syurga kes sedekah, dia masuk syurga, orang lain masuk syurga kes baca Quran, dia ni kes puasa, dia puasa haram tak pun malah, sedekah pun dekat tak ke. Tapi apa benar dia buat ni, ada anak perempuan dia didik elok, jaga elok, bagi kahwin elok, dia lepaskan tanggungjawab dia dengan terbaik, silap-silap dia pergi syurga dengan kes tu. Lepas tu Nabi datang perbetul mana yang tak betul, yang dah betul tak apa. Sebab tu Nabi sebut innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku diutuskan untuk sempurnakan akhlak mulia. Orang Arab sebelum Nabi datang ada dah akhlak baik, bukan semua jahat. Hak jahat lah, hak tak betul Nabi betul, hak betul Nabi terus. Antara ada orang Arab apa dia, depa layan tetamu mai ni dia layan sungguh. Tu adab bagus tu, Nabi teruskan adab tu. Aduh comel lah. Jadi ada adab yang baik diteruskan, adab yang tak elok buruk Nabi perbetui. Itu tugas Islam datang, perbetui balik mana yang tak betul. Yang betul terus, yang comel teruskan, tak ada masalah. Yang tak betul nak kena perbetui. Itu tugas Islam. Tuan-tuan, masjid, kalau masjid tu buat betul, hak betul terus, hak tak betul kena perbetui. Jawatan kuasa lama ada buat kebaikan, ada lah buat, tapi kulah tak buat. Masjid dia bagi cantik elok, dia buat kulah baru, buh kubah baru, comel dah, tapi kuliah tak ada. Tukar jawatan kuasa, hak bagi cantik masjid tu terus, sebab tu comel dah. Betul lagi masjid elok, tapi masukkan benda hak betul pula. Kalau dulu tak ada kuliah, buat kuliah, buat majlis ilmu. Maknanya hak betul kita terus, hak tak betul kita perbetul. Itu cara Islam. Nabi buat macam itulah kepada orang Arab ketika membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu mutanafirina mutasyajirin yuharibu ba'dhum ba'dha li awhal asbab. Mereka gemar bermusuhan dan bertengkar, sebahagian mereka sanggup memerangi sebahagian yang lain walaupun dalam perkara yang remeh-temeh. Apalagi panggil bangsa Arab, mereka suka bergaduh dan berperang. Itulah bangsa Arab. Benda yang remeh saja nak bergaduh lah. Sungguh saya duduk Mesir, tuan-tuan ibu sekalian, duduk dalam bah, jalan jam, tak bergerak bah. Kemudian tengok ramai orang di jalanan, pakat turun demonstrasi. Kita kata dah mampu kes bah ni. Tanya selidik-lidik, rupanya kes keracunan makanan. Ada kawan mereka cirit di sekolah, jadi mereka marah turun ke jalan. Kerana cirit nampi itu buat demonstrasi. Benda simple ya, boleh sembang, boleh bincang benda tu, tak gaduh lu, tegak lu, tu orang Arab. Jadi orang Arab zaman dulu kerja bergaduh, kerja perang. Kita baca dah kes nak buh Hajarul Aswad. Kerana nak buh batu Hajarul Aswad tak tahu, nak perang lah. Sampai tak tu dia nak perang. Tu perangnya orang Arab. Jadi Nabi datang perbetul balik mana yang tak betul, mana yang salah. Itu tugas Nabi SAW membawa agama Islam. Batu Islam agama yang tenang. Islam main pada perkataan salam. Apa maksud salam? Peace, tenang. Islam juga dengan makna tunduk dan patuh. Ada dua makna. Satu makna sejahtera, selamat, tenang. Makna yang kedua tunduk dan patuh pada arahan. Jadi kalau ada orang kata dia dah masuk Islam dah tapi tak tenang, saya dah Islam daripada kecil tapi sampai lost kabut. Baik ibu kena abang kat dia, Islam ni ada dua makna, kamu kena masukkan dua-dua. Apa dia? Ketenangan dan sejahtera, aman tadi ni
hanya akan diperoleh setelah kamu tunduk dan patuh pada Allah. Kalau Islam saja, ya Islam agama tenang. Tapi kalau kamu tak tunduk pada arahan agama, tak tenang hidup. Tak berkat hidup, tak tenang. Kalau agama suruh kamu tak buat, semayang suruh semayang tak semayang, suruh tutup aurat tak tutup. Ibu-ibu hidupnya walaupun Islam tapi tak aman. Dia akan serabut. Batu artis-artis yang banyak dah duit mereka puluhan ribu sebulan dapat, tapi serabut. Jadi serabut, jadi tak tenang. Lalah cari agama balik Sebab Islam agama tenang. Tenang itu akan dapat setelah kamu tunduk dan patuh pada arahan Allah, baru kamu dapat ketenangan. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, kita baca pada pagi ini berkaitan dengan keadaan bangsa Arab, macam mana perangai mereka sebelum datangnya Islam. Itulah perangai mereka, suka bergaduh, suka berperang tanpa ada sebab yang munasabah. Mereka bunuh anak perempuan, mereka bunuh anak-anak kerana takut lapar, mereka suka menyembah berhala syirik. Itu semua perangai orang Arab yang diperbetulkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hatu yang kita boleh baca pada pagi ini, semoga ada manfaat perkongsian kita pada pagi ini. InsyaAllah ada masa lapang berpanjang, kita bertemu lagi pada masa akan datang. Cuma bulan depan saya tengok dulu macam mana boleh mai ataupun tidak. Tengok dulu macam mana. Kalau saya jadi Perdana Menteri, saya tak mai. Nak pilihan raya ni kena tengok. Kalau menteri, kalau sikit lah. Contoh nak jadi Perdana Menteri, lawan pun nak. Cuma sebelum saya berhenti, ibu-ibu dirahmati Allah, sebagai panduan untuk kita orang Islam langkah masuk dalam pilihan raya umum. Kalau marah hari ni hari Khamis, minggu depan Sabtu 19 hari bulan 19 hari bulan semua rakyat Malaysia akan turun mengundi, dan itu akan mengubah landscape politik negara kita. Siapa yang nak jadi pemerintah, siapa yang nak naik berkuasa, itu semua dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu dah, ilmu Allah tahu dah siapa nak naik. Sejak azali Allah tahu dah siapa akan memerintah. Semua dalam ilmu Allah. Kita hanya minta, ya Allah, angkat pemerintah yang soleh, angkat pemerintah yang baik. Kita hanya boleh doa. Jadi yang pertama, ibu sekalian, sebagai orang Islam nak langkah masuk dalam pilihan raya, yang pertama sekali, tolong banyakkan doa. Minta sungguh-sungguh, ya Allah, biarlah pemimpin yang naik pimpin kami nanti pemimpin yang takut kepada kamu, pemimpin yang memikirkan hak rakyat lebih pada diri dia, pemimpin yang akan jalankan amanahnya dengan baik, yang tidak akan curi duit rakyat. Kena minta. Kita bukan tahu sebenarnya. Yang ada sebelum ni kita tengok ada yang dalam kes mahkamah berjalan, ada yang dah dijatuhkan hukuman dah. Berat. Duit habis juta. Lesak begitu Wallah alam, yang saya duk dengar, ada baca berita, ada seorang menteri yang dah meninggal dunia, tapi dia meninggalkan harta 1 bilion. Dia meninggal dunia dah. Menantu dengan mak mentua berebut kerana harta peninggalan 1 bilion. Satu bilion ni banyak mana? Ibu sekalian, 1 bilion ni harganya 1,000 juta. 1 bilion tu 1,000 juta. Kalau himpun 1,000 orang, bagi seorang 1 juta. Tu 1,000 juta. 1,000 orang dapat 1 juta. Ni kalau himpun semua ni bagi seorang 100, makan modal dah ni. Kalau seorang 100, kalau seorang 1,000, makan modal lagi. Ni 1 juta seorang. Seorang juta bagi. Iklan. Tu kakak ni adik. Dua adik lah, kakak dengan adik. Sulung ni, anak sulung saya ni nombor 2. Nombor 3 duduk mangkak. Nombor 4 coming soon. Daripada tahun depan sebab anak 500 pula. Baik, 1 bilion tinggal ibu sekalian, 1,000 juta. Ambil mana? Ambil mana duit tu? Kalau dengan cara yang betul, tak apalah. Cuma kekayaan yang luar biasa ni, hang menega apa sampai dapat 1,000 juta. Mati tinggal 1 bilion. Hak tu hak dapat tahu, hak tak tahu. Jadi duit Malaysia ni banyak, tapi tirih rata.
Jadi berat kita rasa. Jadi kita minta, ya Allah angkatlah pemimpin yang amanah, yang takut nak makan sekupang pun duit cara salah. Sekupang pun dia takut nak memimpin macam tu. Jadi dia tak tahu siapa nak naik, doa, ya Allah bagilah. Lepas doa tak cukup dengan doa saja, kena ikhtiar pula. Doa nak minta rezeki murah, kena ikhtiar cari kerja. Ya Allah bagilah aku kaya, pergi kerja. Ni ya Allah aku kaya, kenyah di rumah. Ya, doa, kemudian kena ikhtiar pula. Jadi setelah kita minta ya Allah angkat pemimpin yang soleh, kita kena ikhtiar cari mana hak soleh. Kalau Banak Baru, Kulim, Parlimen, Kedah tak Taning Dun, hanya bumak Parlimen saja. Parlimen Banak Baru, Kulim. Ada beberapa calon, cek. Setiap calon kita cek parti apa, ni parti apa. Kita tengok apa parti ni nak bawa. Semua pernah ada pengalaman memerintah. Semua ada pengalaman memerintah, semua dah. Masa dia ni perintah jadi apa? Oi, masa dia ni merintah bendera terbalik. Bendera Malaysia terbalik. Kasak bok ni. Saya pernah, tadi saya baru tengok dalam Facebook, ibu sekalian, di satu negeri, satu masjid di negeri Pulau Pinang, ibu-ibu dirahmati Allah, ada satu pok yang adalah upacara dia apa, masjid tengah duk mayang isyak kot, tengah duk semayang lagi, duk dengar lagi tok imam duk Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, depa duk katok gendang ni depan masjid sungguh. Bukan nak hormat tu, orang duk semayang tu, bukan dia tak dengar orang semayang. Ni jadi apa ni? Dia tak hormat langsung orang tengah semayang depan masjid pula tu, bukan mula lagi boleh depa. Patutnya diam dulu. Tapi bila orang sebak itu, sekali dia pakai sebak pula. Masa azan ada orang depa duduk diam. Cover balik. Untung azan dia duduk diam. Iklan. Kena berhenti dah ni, depan naik dah macam mampu. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berdoa, kemudian ikhtiar cari jalan mana yang terbaik. Setelah itu pakat turun mengundi, berikan undi kita kepada yang terbaik, yang kita rasa soleh, yang terbaik, yang mudah-mudahan akan diangkat menjadi pemimpin yang amanah, yang akan jalankan tugas dengan baik. Semoga negara kita ni diberkati oleh Allah, diberikan rezeki mendapat pemimpin yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjulang agama Allah di tempat yang tinggi. Jadi selamat mengundi. Doa banyak-banyak, semoga kita mendapat pemimpin yang baik, insya-Allah. Wallahu alam, aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.